Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia KPWK komited untuk meningkatkan ekonomi penjagaan yang merupakan perkara penting bagi mengukuhkan jaringan keselamatan sosial negara ini untuk tahun yang mendatang. Menurut Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri, fokus KPWK pada tahun-tahun akan datang adalah untuk membangunkan dasar dan program yang menangani pelbagai keperluan penduduk Malaysia. Katanya inisiatif ini bukan sahaja tentang menyediakan penjagaan tetapi juga tentang mewujudkan peluang pekerjaan yang mampan, memupuk budaya empati dan sokongan serta membina masyarakat yang berdaya tahan dan penyayang yang boleh berkembang maju dalam menghadapi cabaran masa depan. Tambahnya lagi, matlamat bercita-cita tinggi ini memerlukan usaha dan kerjasama kolektif bukan sahaja di kalangan agensi kerajaan tetapi juga daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO, persatuan komuniti, entiti sektor swasta dan penyertaan aktif daripada masyarakat umum. Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Krismas dan Tahun Baru 2024 pada Ahad. Dalam hal itu, Datuk Seri Nancy memberitahu KPWK akan membangunkan modul kursus yang komprehensif untuk penjagaan dan sokongan orang kurang upaya yang bertujuan memupuk pembangunan potensi holistik mereka. Selain itu, katanya KPWK telah meningkatkan allowance pelatih OKU dalam program pemulihan dalam komuniti PPDK daripada RM150 kepada RM300 sebulan sebagai bukti komitmen kementerian terhadap pemerkasaan dan kebajikan golongan tersebut. Berita seterusnya, seramai 76 penerima terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kelab dan Persatuan di Tapah menerima cek geran tambahan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM912,000 pada Sabtu. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Seri Roland Sagawiin berkata, para penerima harus memanfaatkan peruntukan MRP bagi mengelak ia mencapai tarikh luput dan memerlukan masa untuk disediakan semula. Tambahnya, unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR turut menyediakan peruntukan kepada sekolah-sekolah mubalik di mana ianya bagi kegunaan tabung sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG selain daripada projek pembangunan di sekolah. Ditemui semasa program itu, beliau berkata permohonan bagi pembinaan rumah ibadat agama lain hanya dibenarkan melalui peruntukan daripada UNIFOR dan setiap permohonan yang diterima harus menghantar laporan kepada lembaga pengarah UNIFOR. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menempatkan seramai 1,108 orang guru baru di Sarawak. Daripada jumlah tersebut, seramai 422 orang guru akan ditempatkan di sekolah rendah, manakala 686 orang guru di sekolah menengah berkuat kuasa 28 Disember ini. Menteri MEITD Datuk Roland Sagawiin memberitahu penempatan guru baru yang terdiri daripada siswazah keluaran universiti awam dan swasta itu merupakan permulaan yang baik, namun ia masih tidak menyelesaikan isu keseluruhan kekurangan guru di negeri ini. Menurut beliau, kementeriannya telah membincangkan isu berkenaan dengan teliti bersama semua pihak yang berkaitan, termasuk KPM, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP serta Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS dan turut dibawa kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Menjelas dalam satu kenyataan baru-baru ini, beliau berkata, berdasarkan perbincangan MEITD dengan JPNS, SPP dan KPM, Sarawak masih memerlukan sekurang-kurangnya 1,500 guru dalam pelbagai disiplin untuk mengisi jawatan kosong. Dalam hal itu, Datuk Roland memberitahu Kerajaan Sarawak melalui Jawatankuasa Perjanjian Malaysia 1963, MA63 juga telah mengemukakan cadangan kepada KPM dan SPP berhubung penyerahan kuasa dalam pengambilan guru-guru baru dari SPP kepada KPM. Di Sarike pula, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam merangkap Ahli Parlimen Sarike Datuk Seri Wang Tiong Si telah memperuntukkan sebanyak RM600,000 melalui projek program transformasi luar bandar RTP untuk membina pagoda 7 tingkat di Buddha Ortodok daerah Sarike yang akan memulakan pembinaan dan dijangka siap dalam masa setahun. Sebelum ini, Datuk Seri Wang yang juga Adun Report telah memperuntukkan sebanyak RM200,000 untuk pembinaan pagoda tersebut dan RM200,000 lagi untuk pembinaan gelanggang berbumbung dengan semua kos berjumlah sebanyak RM1 juta.
Majlis penyerahan projek tersebut telah disempurnakan oleh penolong jurutera Majlis Daerah Sarike, Joviana Joclyn, bertempat di Persatuan Buddha Ortodoks Sarike pada Jumaat dan turut disaksikan Wakil Datuk Seri Huang, Kapitan Ling Dien Yong. Dalam hal itu, Pengerusi Persatuan Buddha Ortodoks Sarike, Pemancar Chan Pan Chan, merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Seri Huang di atas keprihatinan beliau terhadap pembangunan agama dan peruntukan bagi menaik taraf kemudahan Buddha Ortodoks daerah Sarike. Manakala di Bintangor, sebanyak 8,000 keping kalender tahun baru diedarkan kepada masyarakat di Bintangor menerusi program agihan inisiatif Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bintangor. Agihan dilakukan di Pasar Tamu Bintangor pada Sabtu itu disempurnakan oleh Adun Radong, Datuk Ding Kuang Hing bersama beberapa ahli parti tersebut. Menurut Datuk Ding, agihan kalender kepada para peniaga dan orang awam di sekitar Bintangor itu sebagai tanda terima kasih beliau kepada masyarakat di kawasan itu. Selain itu, Datuk Ding yang juga pengerusi parti SUPP Cawangan Bintangor turut menyantuni beberapa peniaga bagi mendapatkan maklum balas sama ada daripada segi infrastruktur awam dan sebagainya. Ke perkembangan berikut. Projek Program Transformasi Luar Bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kitang bagi menaik taraf Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Kota Padawan yang merangkumi pembinaan tambahan bangunan bernilai RM150,000 telah siap sepenuhnya. Penyerahan projek SEP itu disempurnakan oleh Adun Batu Kitang, Datuk Insinyur Loh Keciang, Keberjatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK Pasar Batu 10 Kota Padawan yang diwakili oleh Penghulu Lim Eng Huat dalam satu majlis ringkas di klinik tersebut pada Sabtu. Hadir menyaksikan simbolik penyerahan itu ialah Pegawai Kesihatan Dr. Zarina dan Kapitan Lim Eng Kok termasuk ahli-ahli Pusat Khidmat SUPP Cawangan Batu Kitang. Pada majlis itu, Datuk Loh melahirkan harapan agar klinik yang dinaik taraf itu dapat memberikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti kepada ibu dan anak di kawasan tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fiza Munira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media Sulkas termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube. Mengakhiri buletin Ukas dengan paparan aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung dalam Countdown 2024. Dalam hal itu, mewakili warga kerja Ukas ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Christmas bagi yang meraikannya. #Saluran Informasi Rakyat Salam Ukas.